اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 30, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil lawannya, yakni lawan bagi sifat kalam Allah yang qadimah. Lawannya lawan bagi sifat kalam Allah yang qadimah, yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lawan kepada sifat kalam ni iaitu bisu. Bisu tu lawan kepada sifat kalam. Atau berhuruf bersuara dan umpamanya. Berhuruf bersuara itu mustahil lawan kepada sifat kalam Allah yang qadimah. Berhuruf bersuara ni, huruf suara adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bicara ni adalah sifat kalam Allah yang sedia kala. Adapun huruf suara itu adalah kalam lafzi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat dengan kudrah. Jadi huruf suara ni makhluk Allah baharu. Kita bicara sifat kalam yang qadimah. Jadi kalau huruf bersuara tu mustahil, bukan sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita nak bicara di sini mustahilnya bisu lah. Bisu tu lawan kepada sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil lawannya lawan bagi sifat kalam, iaitu bisu. Bisu kita maklumlah sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi sifat bisu ni sifat kekurangan, mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang pun kalau bisu pun kekurangan dah, ni sama telah pula Allah Ta'ala Tuhan tiba-tiba bersifat dengan sifat bisu, sifat kekurangan, mustahil sama sekali. Atau berhuruf bersuara. Berhuruf bersuara itu adalah kalam lafzi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sifat kalam Allah yang qadimah. Kemudian di sini dia nak buat banding dengan kita, hak berkaitan dengan sifat kalam, kemudian berkaitan dengan sifat bisu. Kalau hendak banding, kalau hendak banding tu, kalau kita kata macam ayat baru ada. Atau berhuruf bersuara dan umpamanya. Mana umpama berhuruf bersuara? Terdahulu terkemudian.
Sifat kalam Allah bersusung-susung, itu mustahil. Sebab kalau bersusung-susung, hak kemudian tidak qadim lah jadinya. Pada ni berhuruf bersuara mustahil, huruf suara tu makhluk Allah. Dan umpama huruf suara ni contoh terdahulu dan terkemudian. Jadi kalau sifat kalam Allah ni ada hak terdahulu, ada hak terkemudian, jadi maknanya yang pertama sifat kalam Allah jadi berbilang sebab ada hak terdahulu, ada hak terkemudian. Kemudian hak terkemudian tu jadi barulah hak terdahulu je coding tu mustahil lah. Sebab sifat kalam Allah satu, yang kita panggil keesaan pada sifat. Tiap-tiap satu sifat Allah satu, kudrahnya satu, iradahnya satu, sifat kalamnya satu. Kalau sifat kalam Allah satu, tak ada lah terdahulu terkemudian. Hak terdahulu terkemudian ni bukan sifat kalam. Huruf dan suara yang Allah Ta'ala jadikan, tu adalah dahulu, adalah kemudian. Ada dahulu, ada kemudian. Mana macam ayat Al-Quran yang kita dok baca tu, ada ayat yang pertama, ada ayat yang kedua, ada ayat yang ketiga. Ada surah yang pertama, ada surah yang kedua, ada surah yang ketiga. Ada juz yang pertama, ada juz yang kedua, yang ketiga. Tu bukan sifat kalam begitu. Jadi sifat kalam ni mustahil terdahulu, mustahil terkemudian. Sebab sifat kalam Allah satu dan sifat kalam Allah qadim, sedia kala. Kemudian nak banding sifat kalam Allah, nak kita nampaknya banding dengan sifat kalam kita. Kalau hendak banding supaya mudah faham, nak beza antara sifat kalam dengan hak perkataan yang kita duk dengar tu, kalam lafzi hak kita duk dengar ni. Hak kita dengar ni hak kita dengar di speaker ni. Kalam lafzi ni. Nak bezanya kok mana? Nak mudah faham. Kalau hendak banding supaya mudah faham, iaitu ada bagi kita sifat perkata, sifat kalam. Mana sifat perkata di kita ni? Iaitu molek anak lidahnya. Ya gitu. Molek anak lidah. Anak lidah itulah sifat kalam. Lidah tu tu zat. Lidah tu zat. Anak lidah. Ada anak. Sekarang lidah tu zat. Daging lidah tu zat. Kemudian Allah bubuh sifat kalam di lidah. Allah bubuh sifat kalam di lidah. Maka lidah pun berkata-kata, keluar perkataan. Sifat kalam Allah Ta'ala tak bubuh di anggota badan yang lain. Tetapi di padang mahsyar Allah Ta'ala letak sifat kalam di tangan kaki. Sifat kalam di tangan kaki. Sifat kalam di lidah tu Allah Ta'ala tutup. Lidah tidak boleh berkata-kata. Yang berkata-katanya wa yukallimuna aydihim. Yang berkata-katanya tangan. Dengan bahawa Allah letak sifat kalam di tangan pula. Itu hak Allah Ta'ala kan? Nak buh di lidah ke, nak buh di tangan ke, hak dia belaka. Mana ni? Jadi sekarang ni Allah letak sifat kalam di lidah. Lidah tu zat. Daging lidah tu zat. Sifat kalam yang Tuhan terletak di lidah ni, dia kata anak lidah.
Ni ayat ni ayat. Ayat ni payahlah. Dengar dia orang ada anak lidah. Dah nak buat kata apa? Nak buat apa dia tu? Sekarang orang bisu daging lidah pun ada. Orang bisu bukan kata tak ada daging lidah, hanya ada gigi dengan langit je, tak ada. Dia ada lidah. Daging lidah ada. Bezanya Tuhan tidak letak sifat kalam di daging lidah tu. Sifat kalam yang Tuhan letak di daging lidah tu nak panggil apa? Dipanggil sini anak lidah. Ni bahasa kita. Anak lidah. Sama juga Allah Ta'ala letak sifat pelihat di biji mata. Allah Ta'ala letak sifat pendengar di genggendang telinga. Allah Ta'ala letak sifat pecium diri bau di hidung kita. Kan gitu? Allah Ta'ala letak belakang tu. Kadang-kadang biji matanya comel, tapi tak nampak sikit habuk pun. Sebab apa? Sebab tak ada sifat pelihat di mata. Biji mata comel. Ada ni. Nak maknanya kalau hanya ada lidah, hanya ada biji mata, hanya ada telinga, hanya ada hidung, tapi sifat tu Tuhan tak letak. Di mana kau sifat tu berada? Sifat kalam tu duduk di mana di lidah kita tu? Orang ngaji sains ke mana? Apa bezanya lidah orang yang Tuhan jadikan sifat kalam di lidah dengan lidah yang Allah Ta'ala tidak letak sifat kalam? Apa beza? Lidah tu apa beza? Tak ada kita ni. Tapi masalah kita ni disebut sifat kalam tu anak lidah. Jadi molek anak lidah. Mana sifat kalam dicomel. Tapi ayat ni molek anak lidah, sebut kata anak lidah, pening kepala lah pulaknya. Kita ni ada pula orang ngaji kitab Fatihah Faridah, anak lidah. Ning baru dengar anak lidah. Ada kita nak kata apa tu? Sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita nak panggil apa? Sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita. Sekarang ni lah. Di hari akhirat Tuhan letak sifat kalam di tangan. Tangan pun berkata-kata. Tuhan letak sifat pelihat, Tuhan letak sifat pendengar. Di hari akhirat sifat pelihat di biji mata ni Allah Ta'ala gandakan kekuatan sifat pelihat di biji mata tu 10,000. Terang nampak jauh mana tak tahulah. Allah Ta'ala letak sifat pendengar di telinga, gandanya 10,000. Kalaulah sifat pendengar atas dunia ni Tuhan bubuh kita 10,000 kali, orang jahat tengah bisik pun kita dengar berkali tau. Mana kamu? Atas dunia ni Tuhan bagi kitanya sifat pendengar, Tuhan gandakan 10,000. Tak boleh tidur kita. Lah bising lah. Kalau Tuhan letak sifat pendengar di telinga kita ni, bisikan hati pun kita dengar. Sebab apa? Sebab sifat pendengar yang Tuhan letak di dalam syurga 10,000 kali ganda tu, semua perkara dalam syurga kita boleh dengar, walaupun perkara tu tak ada bunyi sekalipun. Itu semua sifat yang Tuhan letak di kita. Sekarang ni sifat yang Tuhan letak di lidah, sifat perkata. Tapi dia kata molek anak lidah. Kalau rosak, maknanya sifat kalam ni rosak ni, nescaya bisu. Hatilah beza dia. Kemudian sifat kalam yang Tuhan letak di anak lidah kita ni, di lidah kita ni, sama juga. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak ada kalam lafzi, bunyi itu tidak ada.
Sifat kalam yang Allah letak di lidah kita pun tidak terdahulu, tidak terkemudian. Sebab satu je sifat kalam yang Allah letak di lidah kita. Yang berhuruf bersuara ni, apabila kita ada sifat kalam, kita pun berkata-kata. Kita pun menggerakkan bibir mulut kita untuk berkata-kata, maka keluarlah perkataan. Perkataan tu dia panggil kalam lafzi. Perkataan yang kita dengar di udara ni perkataan. Jadi perkataan yang kita dengar ni, ni berhuruf bersuara. Perkataan yang kita dengar ni dia panggil kalam lafzi. Perkataan yang kita dengar ni ada terdahulu, ada terkemudian. Ada ni. Jadi perkataan ni banyaklah. Sifat kalam yang Allah letak di lidah kita satu. Tapi perkataan yang keluar daripada sifat kalam yang Allah letak di lidah kita ni, perkataan ni banyak. Sifat kalam yang Allah letak di lidah kita satu. Apabila sifat kalam di lidah kita bukan rosak, tak ada daripada awal. Lahir-lahir tak ada sifat kalam, maka bersifatlah dengan sifat bisu. Cuma kalaulah budak ni dilahirkan dalam keadaan ketiadaan sifat kalam, tak tahu kitanya. Siapa umur sepatutnya boleh berkata-kata, dia tidak boleh berkata-kata. Mula-mula mungkin kita kata budak ni berat mulut. Berat mulut orang panggil kan, dia lambat boleh cakap. Tapi kalau siapa umur 3, 4, 5 tahun pun masih lagi tak boleh berkata-kata, nyatalah di kitanya budak ni tak ada sifat kalam di lidah, bisu. Nyata di kita kemudian, tapi bisu dia daripada awal lahir lagi dah. Tapi tak nyatalah sebab masa tu tak tahu lagi, sebab budak tak boleh nak cakap lagi. Maka nyata kemudian dianya bisu. Tapi bisu budak ni bila? Umur 3, 4, 5 tahun? Tidak, bisu daripada lahir lagi dah. Dan budak yang dilahirkan ada sifat kalam, tapi tidak boleh berkata-kata. Sebab tak pandai nak guna. Jadi budak yang umur setahun 2 ni, yang tak pandai berkata-kata, adakah kita namakan budak ni bisu? Tidak. Kita tak kata budak ni bisu. Budak ni memang bersifat dengan sifat kalam, tetapi tak pandai bercakap, tak pandai berkata-kata. Budak tak pandai nak berkata-kata. Bukan kita kata budak bisu budak ni. Kita takkan kata gitu. Kita akan kata budak ni tak pandai cakap, tak pandai berkata-kata. Tapi adakah budak ni bisu? Tidak. Cuma tak pandai nak berkata-kata. Jadi sifat kalam kita pun tidak buruk, tidak bersuara. Tu je nak cerita, nak bezanya. Hak buruk bersuara apabila kita berkata-kata, keluarlah perkataan di udara. Itu dipanggil kalam lafzi. Mana ni? Dia kalau kita nak palusi sifat kalam ni, ulama dia membahagi kalam ni kepada 3 bahagian, kepada 4 bahagian. Sifat dia panggil kalam belaka, dia panggil kalam. Sifat kalam di lidah panggil kalam. Kita menggerakkan mulut untuk berkata-kata, dia panggil kalam. Keluar perkataan pun dipanggil kalam, bahasa Arab. Cuma bahasa Arab kalau disebut kalam, walaupun kalam ada 3, 4 bahagian kalam, tapi bila sebut kata kalam tidak kait dengan kalam mana, kena kepada sifat kalam. Itu je. Sifat kalam tu dipanggil kalam ismi. Apa makna kalam ismi? Ismi ni nama bagi sifat kalam yang ada di zat Allah. Dipanggil kalam ismi. Ataupun kalam nafsi.
Kalam ismi ataupun kalam nafsi, atau sifat kalam tu. Sifat kalam dipanggil apa ni? Kalam ismi, isim. Mana apa? Kalam bangsa nama, nama bagi sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala, yang qadimah, yang sedia kala, tu kalam ismi. Kalam nafsi, tu sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita kalam ismi, kalam nafsi ni, ni sifat kalam yang Tuhan letak di lidah. Itu dipanggil kalam ismi atau kalam nafsi, kalam yang ada di lidah kita. Bila kita ada sifat kalam, kita pun berkata-kata. Kalau kita kita pun menggerakkan lidah untuk mengeluarkan suara, berkata-kata. Berkata-kata ni dipanggil kalam masdari. Ni dipanggil ta'alluq bagi sifat kalam. Fungsi bagi sifat kalam adalah kalam masdari. Mana apa? Kita menggerakkan bibir mulut untuk mengeluarkan suara. Itu dipanggil kalam masdari. Bila kita menggerakkan, dia nak bagi mudah faham, kita misal kalam kita. Bila kita menggerakkan bibir mulut untuk mengeluarkan suara, keluarlah suara. Suara tu kalam lafzi. Lafaz-lafaz yang Tuhan jadikan di udara, yang kita boleh takak lafaz tu. Rakam suara, tu. Suara tu benda yang ada. Suara tu kalam lafzi. Lafaz tu hak tu ada, boleh takak, boleh rakam hak tu. Dia panggil kalam lafzi, hak bunyi di udara tu. Jadi kalau kita kalam lafzi ni, perkataan yang kita dengar tu kalam lafzi lah. Sebab terkadang kita ada sifat kalam, kita pun menggerakkan mulut kita untuk mengeluarkan suara. Tiba-tiba serok suara tak keluar. Mana apa ni? Kalam lafzinya tidak keluar. Sebab apa? Sebab kita serok. Sifat kalam masih lagi ada, bukan bisu. Kita pun menggerakkan bibir mulut untuk mengeluarkan suara, tapi tidak keluar suara. Kita menggerakkan bibir mulut untuk menggerakkan suara tu, dia panggil kalam masdari. Tapi kalam lafzi, perkataan tak keluar, tu tak ada kalam lafzi orang panggil. Satu lagi dipanggil kalam nafsani. Ni hak dalam hati kita, hadis nafsi, hak kita bercadang nak bercakap. Dia panggil kalam juga. Macam ginilah, kita ditugaskan untuk bagi ceramah sikit. Contohnya orang tugaskan kita supaya cakap sikit lah, wakil kepada pihak masjid contohnya. Ni dalam ni cadang dah, apa benda yang kita nak cakap ni, dia panggil kalam nafsani. Ni hak dalam hati kita ni, hak cadang nak cakap, panggil kalam juga. Kan kita kan, apabila tak ada sebarang persediaan, siapa-siapa awak tolong cakap, Allah saya nak cakap apa, tak ada cadang apa-apa pun. Kalau beritahu awak cadang lah, mana ni? Mana kalau beritahu secara mengejut, boleh tak kita nak bercakap? Tak boleh. Sebab apa? Tak ada cadangan. Hak dalam ni tak ada, hak nafsani tu tak ada. Dia panggil kalam nafsani. Kalau kita hak ada dalam hati, ada ni. Maknanya sebelum sampai masa kita berkata-kata, ni dalam hati kita ada dah perkataan yang kita cadang nak cakap. Itu dia panggil kalam nafsani. Contoh kalam nafsani laginya, maknanya apabila kita berkahwin, cadangan kita nak cakap apa dengan isteri kita, awak cadangan nak cakap, itu kalam nafsani ya?
Kita ada anak. Siapa masa anak kita besar, kita cadang dah ni. Nak beritahu begini, nanti dia panggil kalam nafsani. Siapa masa, kita pun katalah, ayah ni cadang lama dah nak cakap benda ni, tapi mu budak lagi. Sekarang ni mu besar dah. Ni nak cakap ni. Hak cadang lama dah, siap lama dah dalam hati ni. Hak siap lama tu dia panggil kalam nafsani, dia panggil. Kalau kita tengok hadisun nafsi lah, hak dalam hati, hak cakap dalam hati. Mana apa? Kita cadang dah. Budak ni budak lagi lah, baru lahir. Tapi kita cadang dah, bila umur dia besar nanti, kita akan cakap seumpama ni ke dia. Siapa besar, kita berkatalah, lama dah duduk cadang ni, nak suruh ngaji agama, contohnya. Bila dia besar dah, nak suruh ngaji agama. Hak kita kata nak suruh ngaji agama ni, cadang lama dah ni. Ada ni. Masa belum lahir anak cadang dah. Bila anak besar nanti, cadangnya nak beritahukan anak, nak minta supaya dia ngaji agama. Sebab kena tu juga ngaji agama ni, tak boleh nak paksa-paksa, tak jadi kerja. Sebab belajar agama ni payah. Belajar tu dah payah. Kemudian ujian dia besar. Sebab dengan nafsu tak berapa nak kena molek belajar agama ni. Sekat situ, sekat sini. Belajar pula macam pondok lah. Kalau macam pondok tak ada gapa-gapa. Kalau nafsu tak apa nak jadi Sekarang je pondok ni ada mainan tu, ada mainan ni. Dulu tak ada mainannya. Bukan tu budak main sangat, tapi nak main mana? Nak main bola kena ada kawasan. Pondok mana ada kawasan. Rapak pondok. Nak main ikut mana? Mana kalau ikut kepada nafsu kok, nafsu budak-budak pula tak ada jadi kena beritahu. Besar ayah cadang nak suruh kamu ni ngaji agama biar jadi orang beriman yang soleh, selamat dunia dan akhirat. Bab rezeki tak sedut bimbang lah. Tuhan jamin dah rezeki pada orang yang bertakwa. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Tu tepek dinding dah tu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tu. Ayat 1000 tepek dah dinding tu. Mulai-lahir nampak dah tulis dinding tu tepek dah dinding tu. Wa man yattaqillaha. Janji bertakwa je. Kita percaya kepada, tak percaya kepada janji Allah. Orang yang beriman pastilah percaya pada janji Allah, tapi percayanya lemah. Tak kata tak percaya. Tak percaya kepada janji Allah, tak percaya pada janji Al-Quran, tak ada lah. Orang beriman tak mungkin tak percaya. Percaya tapi kekuatan percaya tu tak kuat. Jangan kita kata mung ni tak ada iman, tak percaya pada janji Tuhan. Jangan. Yang budak-budak hukum gitu. Duk pondok nak makan apa? Ni orang tak percaya pada janji Allah ni kafir ni walaupun pergi Mekah belah-belah kali. Jangan duk gitu. Dah tak percaya. Mana mungkin orang beriman tak percaya pada Al-Quran, kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu cakap gitu tu. Nak makan ke apa? Iman dia lemah. Abu kata jangan buat kafir. Kafir walau pergi Mekah belah-belah kali. Mudahnya lah. Nak ubuh orang kafir. Tepek dia ni. Wa man yattaqillaha. Jadi bab rezeki, kamu jangan bimbang. Janji, belajar, beriman, beramal, insya-Allah rezeki Tuhan jamin. Yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rasa tak ayat terima dah. Ke tepek dini saja je wa man yattaqillah. Dah tahu ke makna. Jadi maknanya cadang ni nak suruh belajar agama. Kita cakap tu tapi yang kita cakap ni daripada belum lahir lagi ni. Ni cadang dah ni. Cadang tu panggil kalam nafsani. Hadis nafsi lah kalau kita. Ada ni. Jadi kalau balik kepada kalam Allah,
sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala tu kalam ismi. Ta'alluqnya berkata, dengan bahawa Allah Ta'ala menjadikan suara di udara. Tu pergi kepada ta'alluq qudrah tanjizi hadis. Itu tak ada khilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kemudian keluarlah perkataan. Perkataan yang ada di udara ni panggil kalam lafzi. Kalam ni lah pandangan Imam Maturidi hak Nabi SAW dengar pada malam Mi'raj, dan Nabi Musa AS bercakap dengan Allah. Kalam ni lah yang Tuhan jadikan suara di udara. Hak tu dia panggil kalam lafzi. Pandai ni. Jadi Allah berkata-kata itu kalam masdari. Kena pada takluk sifat kalam, Allah menjadikan suara di udara. Dan ada suara di udara dipanggil kalam lafzi. Hak Nabi kita kan, Nabi kita bercakap dengan Allah pada malam Mi'raj kan. Tapi bezanya bercakap Nabi kita dengan Allah, bercakap Nabi Musa dengan Allah, bezanya Nabi kita bercakap dengan Allah serta melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan basar. Nabi Musa AS bercakap dengan Allah tetapi tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beza. Kita sebut kata bercakap dengan Allah. Nabi Musa, Nabi kita bercakap dengan Allah serta melihat Allah pada malam Mi'raj. Nabi kita lah satu-satunya yang melihat Allah atas dunia ni. Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Malaikat tidak pernah melihat Allah, walaupun Jibril sekalipun. Nabi Adam tidak pernah melihat Allah. Yang melihat Allah hanya Nabi SAW pada malam Mi'raj. Sebab itulah sesiapa yang mengaku saya pernah melihat Allah dengan mata lendek, kafir waliyazabillah. Melihat Allah dengan basar, dengan mata lendek, kafir. Tadi baru masuk lagi masjid, mana melitah Allah depan mata, saya nampak Allah terang macam cahaya. Kafir lalu dah. Betul macam mana tu? Ikat tiang, pegang ikat tiang atau jabat agama. Dia agama nak macam mana? Dia agama kata tak boleh atur kat kami ni. Apa? Kena atur hospital, bahagian sakit jiwa. Bahagian gila. Jadi hak Nabi kita dengar ketika malam Mi'raj bercakap dengan Allah, Nabi Musa dengar kalam lafzi tu. Hak Tuhan jadikan di udara. Ini pandangan Imam Maturidi lah, macam sebut dalam minggu lepas. Pandangan Imam Asy'ari, Nabi Musa dengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Dengar macam mana tidak berhuruf, tidak bersuara. Dengar berhuruf bersuara ni adalah adah yang Tuhan jadikan kepada kita. Ada huruf, ada suara, baru kita boleh dengar. Itu adah. Menyalahi adahnya macam mana? Tuhan boleh lakukan kepada kita menyalahi adah. Saya pernah buat contohnya, orang buta, kerja dia panjat buah pokoknya, orang nak tipu dia, kata atas pokok tu ada buah muda, disuruh kawan tu panjat. Misalnya kawan tu tak usah nak tipu dia lah, dia pergi bubuh telinga di pangkal pokoknya, pokok kelapa tu, tak ada orang muda. Apa benda dia dengar situnya ada bunyi ke? Atau lagi bubuh telinga dia ke tak? Bubuh telinga di pangkal pokok kelapa tu, masuk semut lah dalam telinga kita. Tak ada apa. Lepas tu dia tahu tu, dia dengar. Dengar macam mana? Tak ada bunyi. Dengar benda yang ada bunyi tu adah. Hak sama-sama yang berlaku di kita. Lepas tu dia dengar tak ada bunyi pun boleh dengar sebab benda ada. Tapi menyalahi adah dia panggil. Luar biasa. Dengar benda yang ada bunyi itu biasa-biasa. Dengar benda yang tak ada bunyi luar biasa, dia panggil menyalahi adah. Kan kita sebutkan menyalahi adah. Jadi hak adahnya kita hanya dengar suara. Tak ada suara tak dengar. Tapi
Asal ke ada, boleh dengar kalau Tuhan jadikan dengar. Sekarang ni sifat kalam Allah dia kedak ada. Nabi Musa pun dengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang sedia kala, yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Nabi Musa dengar hak tu, kata Imam Asy'ari. Tu jelah beza dia antara Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Imam Maturidi, Allah Ta'ala dengar kalam lafzi yang Allah Ta'ala berkata-kata, keluar perkataan tu Allah Ta'ala yang jadikan di udara, Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah yang menjadikan suara di udara, kalam lafzi. Maka itulah hak Nabi Musa dengar pandangan Imam Maturidi. Itu kalam lafzi. Kalam nafsani bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni hak sedia kala. Apabila Allah bersifat dengan sifat kalam, maka Allah dipanggil Allah ni cadang untuk berkata-kata. Allah ni mahu berkata-kata. Allah ni mensediakan perkataan. Ni hak kalam nafsani bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam sebut kita tadi lah, kalau kalam nafsani kita sedia untuk berkata, kita cadang untuk berkata sampai masa hak kata program yang kita ditugaskan untuk berceramah sikit tu, kita pun berkata-kata. Hak ni bercadang barunya. Kalau kita kalam nafsani kena pada hadis nafsi hak dalam hati kita ni. Hak Allah Ta'ala ni hak ada di sifat kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah bersifat kalam, maka Allah bersedia bercadang untuk berkata. Itu kalam nafsani. Tapi yang kita bicara sekarang adalah sifat kalam yang qadimah, yang dizat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dipanggil kalam ismi ataupun kalam nafsi. Tetapi bila sebut kata kalam tanpa sebut kalam apa, pergi kepada kalam yang ada di zat Allah yang qadimah, yang sedia kala. Jadi sifat kalam itulah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak terdahulu, tidak terkemudian. Awak bandingkan macam kita. Sifat kalam kita pun sama juga, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak terdahulu, tidak terkemudian. Kita pun menggerakkan bibir mulut di kalam masdari, keluarlah perkataan. Hak perkataan kita dengar tu panggil kalam lafzi. Hak tu kita dengarnya, hak tu kita ambil rakam tu. Hak tu sebab kalam lafzi yang Tuhan jadikan suara di udara yang kuat dengan speaker tu, hak tu benda yang ada, yang kita boleh rakam, yang kita boleh ambil. Yang kita takak suara tu. Tangkap suara. Tangkap gambar, takap suara. Rakam suara. Sebab apa suara bunyi itu kita boleh ambil? Sebab itu benda yang ada, yang telah jadikan di udara. Jadi buat bandingan dengan sifat kalam yang Tuhan letak di kita. Cuma sifat perkata ni molek anak lidah tu kita kira lah macam mana pun. Itu bahasa kita nak letak macam mana. Sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita. Sifat pelihat yang Tuhan letak di biji mata kita. Sifat pendengar yang Tuhan letak di gegendang telinga. Sifat pecium bau deria yang Tuhan letak di hidung kita. Apa beza orang yang masih lagi ada deria bau dengan orang yang sudah tidak ada deria bau? Apa beza hidung dia? Hidung orang yang tidak ada deria bau ni wapong ke? Kan ada kan orang ni dia hilang deria bau. Lepas dia kena angin, dia okey semula, okey kodo-kodo, tapi tak sama macam hak sedia kala lah. Dia kata lepas segar molek tu deria bau dia tidak ada. Mana wangi ke busuk ke tak ada di dia. Wangi ke busuk tak ada di dia. Apa beza hidung dia pada masa ada deria bau yang Tuhan letak di hidung dengan hilang deria bau di hidung dia? Apa beza hidung dia? Hidung tu zat. Deria ni sifat yang Tuhan letak situ. Apa beza? Ke lubang hidung dia ropong gitu. Hak lubang hidung ropong ni orang budak isap gang. Budak isap gang orang kata tak jangan tengok.
Dia kata budak isap gam, dia kata gam ni lebih bahaya daripada dadah. Dia kata dia isap gam budak ni, ropong hidung dia kata. Ropong ke mana? Ha? Tak biasa dengar tak? Dia isap gam tu dia buka, dia tak tahulah pasal mana. Siapa kegiang sangat tak ada gam, lembu pergi berak, dia gidu bau tak lembu. Lembu pun heran. Lembu pun heran. Kata apa pula orang ni pergi cium tahi aku ni. Saya gila dah gila. Tapi orang kata kok lubang hidung dia ropong. So apa tu? Kekuatan gam tu. Jadi orang yang hilang deria bau ni ropong hidung. Nak tanya apa beza hidung dalam keadaan ada sifat pecium deria bau dengan selepas tu hilang sifat pecium, hilang deria bau. Apa beza zat hidung dia? Apa beza? Telinga orang comel dengan telinga orang berat. Ada berat telinga. Berat telinga tu lah kita cakap lain, dia dengar lain, dia jawab lain. Orang telinga kurang. Kita cakap pelan-pelan, dia tak dengar. Kita cakap kuat sikit, dia marah. Marah cakap kuat. Berapa? Mingat aku pekak ke? Pekak lah cakap kuat ni. Dia marah. Dah dia ketua ni, dia sensitif. Cakap perlahan, dia tak dengar. Cakap kuat, dia marah. Sebab buat dia macam pekak. Dah memanglah separuh pekak. Cuma nak tanya, tu gegendang telinga waktu dah. Gegendang telinga. Apa beza gegendang telinga orang hak asal hak comel dengan gegendang telinga orang hak telinga nak jadi pekak orang tua tu? Apa beza? Gegendang telinga dia cabut ke macam mana? Mana kita ni sekarang pun tak boleh nak tolong jawab sekolah tinggi dah kan. Sekolah dah ajar orang kali. Dan kita nak beza sifat Allah letak tu. Ni sifat Allah letak di telinga ni. Sifat samuk, sifat pendengar Allah letak di telinga ni. Sifat pelihat di mata, sifat perkata di lidah, sifat pecium di hidung. Tadi apa beza lidah yang ada sifat perkata, sifat kalam, dengan lidah yang tidak ada sifat perkata, bisu dianya? Apa beza lidah dia? Cuma saya pernah dengar dia kata kalau orang bisu lidah dia pendek. Wallahu alam lah, betul? Orang bisu lidah dia pendek. Tak tahu kau? Oh, tak tahu belaka kita ni. Sini kita nak beza antara sifat kalam hak ada di kita. Bila tak ada sifat kalam, bisulah kitanya. Tu je lah. Sifat kalam di lidah kita tidak berhuruf, tidak bersuara, bukan perkataan lafzi hak bunyi di udara, bukan. Dan juga tidak terdahulu dan terkemudian. Sebab sifat kalam yang terletak di lidah kita satu, tapi baharulah. Sifat kalam yang baharu. Hak ni kita sandarlah asbab Tuhan jadikan sifat kalam di lidah, maka berkata-kata keluarlah bunyi. Tuhan jadikan sifat pelihat di mata, maka kita dapat melihat benda. Tuhan letak sifat pendengar di telinga, maka kita boleh dengar bunyi-bunyian. Tuhan letak sifat deria bau di hidung, kita boleh bau wangi ataupun busuk. Ini sandar kepada sifat yang Tuhan letak di tubuh kita. Tapi hakikinya keluar suara perbuatan Allah, bukan datang dari sifat kalam. Sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita, makhluk tak boleh bekas. Kita boleh melihat, Allah yang jadikan, bukan sifat pelihat yang Tuhan letak di biji mata. Sebab sifat pelihat yang terletak di biji mata namanya makhluk. Biji mata makhluk, sifat pelihat di biji mata makhluk tak boleh bekas. Yang kita boleh melihat ni perbuatan Allah. Yang kita boleh dengar ni suara perbuatan Allah. Yang kita boleh bau wangi terbusuk perbuatan Allah. Tu pegangan kita tetap ada situ. Sebut kata makhluk tak bekas sama sekali.
keesaan pada perbuatan yang berlaku, semua perbuatan Allah. Apa yang berlaku? Keluar suara, Allah buat. Apa yang berlaku? Nampak terang, Allah yang buat. Apa yang berlaku? Dengar tu, Allah yang buat. Apa yang berlaku? Berbau wangi terbusuk, Allah yang buat. Semua yang berlaku keesaan pada perbuatan tu je pegangan kitanya. Hak cakap tu cakaplah. Allah mata sekarang tak berapa nak nampak dah. Allah mata sekarang alhamdulillah lepas buat pembedahan mata buang selaput terang. Mata sekarang alhamdulillah lepas pakai cermin mata tu jadi boleh nampak, boleh baca Quran. Tu sandar pada makhluk belaka, sandar asbab. Pegangan hak Tuhan belaka. Ada ni. Telinga tu kurang dengar sikit lah, bubuh alat dia tu. Alat dia tu boleh dengar lebih sikit lah, molek sikit dengar. Tu cuma apa? Cakap asbab belaka. Pegangan tetap dah yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita cakap asbab satu hal, kita lupa akan perbuatan Allah. Kita lupa, kita bercakap, kita lupa suara keluar Allah buat. Kita dengar orang bercakap-cakap, kita lupa dengar tu bukan telinga buat, Allah buat. Ni kita duduk terang nampak bukan biji mata yang buat, bukan cahaya lampu yang buat, Allah yang buat. Kita lupa tak ada salah, kita orang awam dah lah. Tapi akidah tetap dah sekalian berlaku perbuatan Allah. Bukanlah suruh kita renung cerah nampak ni Allah, nampak ni Allah. Dah. Jangan memaksa seumpama tu. Putus orang tak ada obat. Tak ada putus orang. Putus je orang, tunggu kata erek tank. Jangan duk main kata perkara ni, jangan duk paksa-paksa. Putus orang tunggu kata erek tank. Kena tank. Erek tank. Tank macam kecil tu, ikat-ikat di tali, bubuh di belakang, berlari bunyi enjin. Gagak-gagak enjin belakang. Tu erek tank lah tu. Pada erek tank ni. Jadi apa? Isim, gila, tak ada obat. Putus orang, dia memaksa. Allah ni nampak ni Allah, ni nampak ni Allah. Kalau hilang Allah ni syirik ni. Guru dia ajar gitu. Pun orang ni kadang-kadang duduk belajar agama tiba-tiba jadi mereng. Mereng apa tau? Mereng. Dia mereng ni bahasa buku tau. Tak ada tau. Teranung je cakap mereng tau. Mereng dah budak tu. Mereng mana? Isim. Kena putus orang. Beni. Orang. Jadi mereng. Dan kan juga agama macam jadi mereng, salah guru. Dan ni Allah ni. Boleh nampak ni Allah ni bukan biji mata, bukan cuma Allah ni. Lupa Allah syirik. Ada orang ajar gitu di Terengganu kita. Allah hidup main. Tarik Allah, nampak ni Allah ni bukan mata yang buat ni. Tahu. Jangan gitu punah gitu. Dah kita lupa, orang awam pelik apa lupanya. Dosa banyak. Ditarik-tarik pun berapa saat je boleh ingatnya, tu pun buat-buat je. Lepas tu lupa balik. Tarik pula Allah menung sama nampak stres dia. Apa stres? Apa dia gitu? Allah lupa. Dah apa kalau lupa? Syirik tu saya mengajar. Kafir kalau lupa. Allah. Karuk sangat-sangat tu. Salah sangat-sangat. Bukan sikit-sikit. Kita memang bercakap asbab dan ingatan kita pun kepada asbab. Lupa akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada salah kita orang awam. Pegangan ni tak ada. Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita adalah makhluk tak bekas sama sekali. Keluar perkataan kalam lafzi di udara punya di speaker ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ramai-ramai pula boleh takak suara, boleh ambil suara yang kuat tu, telinga dah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan gerendam telinga yang bekas yang menjadikan kita boleh mendengar kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu pegangan kita. Jadi buat bandingan kalau kita sifat kalam ada di lidah kita.
Bila sifat kalam tu rosak, maka bisulah. Itu bandingan. Jadi sifat kalam kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka pada Tuhan sifat berkata jugalah sifat kalam tu. Kalam ismi, kalam nafsi tu. Tetapi Tuhan mukhalafatuhu dengan kita. Tuhan mukhalafatuhu dengan kita. Sayah ayat. Jelas sekarang ni di kita ada sifat kalam yang Tuhan letak di lidah. Sifat kalam yang baharu. Di Tuhan ada sifat kalam juga. Sifat kalam yang qadimah, yang sedia kala. Tapi tak samalah dengan sifat kalam kita. Tetapi Tuhan mukhalafatuhu dengan kita. Mukhalafatuhu bahasa Arab, dengan kita bahasa Melayu. Pelik apanya orang sekarang cakap putih separuh, cakap Melayu separuh. Samalah juga orang sekarang kan. Cakap putih saja. So je sepatah. Patut Melayu orang itu Melayu belaka. Mereka so apa benda pula so orang kita kan. Cakap Melayu tapi ada putih sepatah dua tengah. Ini samalah ni. Tetapi Tuhan mukhalafatuhu dengan kita. Apa mukhalafatuhu dengan kita tu? Bersalahan Tuhan dengan kita. Sifat kalam kita tu baru yang Tuhan letak di lidah. Sifat kalam Allah qadimah sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatuhu lah dengan kitanya. Ni bahasa kitab jadi dah. Jangan, bahasa kitab ni sedap bunyi lagu dia tu. Ayat dia tu sedap bunyi. Tetapi Tuhan mukhalafatuhu, mana bersalahan Tuhan dengan kita. Mana? Iaitu kalam Tuhan. Pada Tuhan iaitu kata bersalahan ni. Sifat kalam Allah dengan sifat kalam kita tak sama. Tak sama macam mana? Pada Tuhan sifat di zatnya. Sifat kalam Allah yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kita sifat kalam di kita ni arak menumpang jirim. Sifat kalam di zat Allah ni sifat kalam yang qadimah. Sifat kalam di kita ni arak menumpang jirim. Apa benda pula istilah? Apa dia arak? Arak ni sifat kalam yang Tuhan bubuh di lidah kita. Jiring lidah lah jiringnya. Hak Tuhan sifat yang ada di zat. Hak kita arak yang ada di jirim. Apa beza? Dia gini. Dia satunya sifat, satunya arak, satunya zat, satunya jirim. Kita mati dua tu dulu. Satu sifat, satu arak. Regu dua ni. Satu zat, satu jirim. Kita regu dua ni. Dia umum khusus dia panggil. Kalau kata sifat umum. Sifat ni umum. Hak qadim di Tuhan pun panggil sifat. Hak baharu di lidah kita pun panggil sifat. Boleh panggil sifat belaka. Tapi arak boleh kata hak di lidah kita sahaja. Hak di Tuhan sifat kalam yang sedia kala tak boleh nak panggil arak. Sifat kalam di lidah kita boleh panggil arak. Arak ni sifat yang baharu yang Tuhan letak di jirim yang baharu. Tu arak. Mana sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita ni panggil sifat kalam pun boleh, panggil arak kalam pun boleh. Jadi sifat ni umum. Hak Tuhan boleh panggil sifat, hak kita boleh panggil sifat. Arak hanya boleh letak kepada sifat yang baharu yang ada di zat yang baharu. Macam kita ni. Kita ada sifat kudrah, tenaga. Tenaga diri kita ni nak panggil sifat kudrah pun boleh, nak panggil arak pun boleh. Hak di kita ni. Adapun sifat kudrah yang ada di zat Allah hanya boleh panggil sifat, saya tak boleh panggil arak. Maknanya sifat ni boleh letak pada sifat yang qadim, sifat juga boleh letak pada arak yang baru, sifat yang baru boleh. Adapun arak hanya khas tertentu kepada sifat yang baharu sahaja. Itu arak.
Itu je beza dia. Jadi hak ada di lidah kita ni arak. Dan boleh panggil sifat. Ni, sifat kalam lidah kita ni panggil sifat pun boleh, panggil arak pun boleh. Zat dengan jirim. Zat ni, zat Tuhan boleh panggil zat. Lidah kita ni boleh panggil zat. Ni tubuh kita boleh panggil zat. Lidah kita boleh panggil zat. Lidah kita ni panggil zat pun boleh, panggil jirim pun boleh. Dan ni. Jirim ni benda yang tokoh, benda baru. Zat ni hak qadimah pun boleh panggil zat, zat Allah. Hak baharu pun boleh panggil zat. Zat makhluk. Kita panggil. Zat lidah kita boleh panggil. Tapi kalau kata zat lidah, nak panggil zat boleh. Nak panggil jirim lidah pun boleh. Tapi zat Allah tak boleh panggil jirim. Boleh beza dah tu. Satunya sifat dengan arak, satunya zat dengan jirim. Sifat kalam di Tuhan boleh panggil sifat. Sifat kalam yang terletak di lidah boleh panggil sifat. Hak sedia kala pun boleh panggil sifat. Hak baharu lidah pun boleh panggil sifat. Tapi hak di lidah ni nak panggil arak pun boleh. Sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu iaitu lidah. Kemudian Allah Ta'ala boleh panggil zat. Lidah kita boleh panggil zat. Dan lidah kita pula boleh panggil jirim ketek. Jirim ni zat yang baharu lah jirim ni. Tapi kalau zat tu boleh panggil jirim, tak boleh. Sebab jirim hanya kepada benda yang baharu. Arak hanya kena kepada sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu. Itu arak. Sifat hak qadimah boleh panggil sifat, hak baharu pun boleh panggil sifat. Zat hak Tuhan pun boleh panggil zat, hak baharu pun boleh panggil zat. Tapi arak, jirim, arak adalah sifat yang baharu yang berada di jirim yang baharu. Jadi hak pada kita arak menumpang jirim ni, arak ni sifat yang Tuhan letak di lidah. Menumpang di jirim ni lidah lah. Zat lidah ni dipanggil jirim. Jadi lidah kita ni nak panggil zat boleh, nak panggil jirim pun boleh. Sifat kalam yang ada di lidah kita nak panggil sifat kalam pun boleh, nak panggil arak pun boleh. Jadi sini dia kata, dan pada kita sifat kalam di kita ni arak ni satu sifat yang Tuhan letak di lidah, menumpang jirim tak nak lidah, itulah jirimnya. Itu beza. Hak kalam Tuhan, kalam yang qadimah yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kalam kita sifat yang baharu yang Tuhan letak di jirim lidah kita. Itu beza. Satu laginya, sifat kalam kita tidak boleh mengeluarkan suara. Sifat kalam kita tetap makhluk. Makhluk bekas keluar suara tetap datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Mana sifat kalam kita arak yang menumpang jirim lidah ni bukan hanya baharu tetapi tidak memberi bekas. Makhluk bekas sama sekali. Dan ta'aluk kalam menunjuknya akan yang wajib dan yang mustahil dan yang harus seperti ilmu juga. Lagi pada ta'aluk kalam. Wallahu a'lam.